Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Pukul 9.20 malam. Apa khabar semua? Saya Nisha. Hai, apa khabar semua? Saya Nisha dari The Nisha Show pada malam ini. Maafkan saya kerana tidak berdisiplin. Saya memohon maaf pada diri sendiri sebenarnya kerana saya tidak dapat mendisiplinkan diri untuk memulakan live malam ini pada pukul 9. Walau bagaimanapun saya tetap mulakan juga kerana target saya adalah pukul 9. Hari ni makan malam pun lambat sikit. Yang penting solat apa yang wajib tu dah diselesaikan dan rasa lega, rasa lapang dada ya. Itu adalah salah satu daripada rasa tenang ataupun happiness ataupun keseronokan dalam diri apabila segala tanggungjawab yang wajib telah diselesaikan. Maksudnya 5 waktu hari ini alhamdulillah ya dapat dilaksanakan. Satu hari 5 hari sehari semalam itu adalah tanggungjawab kepada diri kita untuk menunaikan hak diri kita sebagai seorang hamba Allah. Okey, baik. Malam ini tajuk saya adalah anda diserang panik. Saya belum nampak lagi ada yang saya tak pasti dapat dengar ke tidak. Saya akan cuba kalau belum dengar, kalau saya tak dapat dengar apa-apa, saya akan ubah seperti biasa, tidak memerlukan earphone. Malam ini juga saya rakaman ini melalui screen recording kerana saya nak dengar balik ataupun ingin buat correction try and error yang saya lakukan pada hari ini. Okey, baik. Lambat juga hari ini saya nak nampak anda singgah dalam live Indonesia Show. Sudah pukul 9.22. Saya nampak dekat situ ada yang 10 of your friends are live. Invite them to go live together. Jadi 10 daripada follower saya sedang live sekarang. Sudah pasti masing-masing ada aktiviti yang sendiri. Saya rasa macam tak puas hati, macam tidak mendengar apa-apa. Hari ini Selasa, kita berada di awal Disember dan saya memulakan The Nisha Show yang ke-7. Sebenarnya yang ke-8 ya, hari yang ke-7, sesi yang ke-8 ya, live yang ke-8. Malam ni rasa macam sunyi sangat pula saya punya live ni ya. Saya tak nampak, mungkin ada tapi notification saya nampak seperti biasa ada keep going, we are letting more viewers know you live. Yang tu seperti biasa. Cuma saya tak nampak yang singgah dalam laman saya. Bagaimanapun saya akan teruskan kerana saya sedang merakam rancangan The Nisha Show yang akan saya upload seperti biasa di YouTube. Dan juga sebahagiannya klip-klip video ini akan saya uploadkan di sini. Kerana di TikTok kita masih tidak dapat upload sepanjang live kita, beberapa jam live, walaupun kita dapat download daripada TikTok Center tapi tak dapat dinaikkan sepenuhnya dekat post. Okey, baik.
Terima kasih. Baru saya nampak ada seorang yang muncul. Jadi barulah saya nak bercerita. Bila saya nampak walaupun seorang ni belum lagi nak stay ataupun belum buat keputusan untuk bersama-sama dengan saya, tapi saya akan bermula dengan tajuk saya malam ni, iaitu tentang kesihatan mental. Macam minggu lepas saya dah mulakan. Cuma hari ini saya ubah kepada hari ini kerana saya rasa bersesuaian dengan cerita siang tadi. Apa yang saya share dekat post saya dan juga apa yang saya dapat berita ataupun melalui email saya. Jadi daripada email tu adalah berita yang saya langgan. Jadi berita sahih lah ya, berita sahih yang saya dapat sendiri. Itu yang saya seronok nak sampaikan sesuatu yang sahih ataupun yang jelas ya, bukan hanya kerana saya lihat. Walaupun perkara trending tu betul, tetapi apa yang genuine, apa yang jelas adalah daripada pemberita tu sendiri. Satu rancangan ataupun satu sumber yang boleh dipercayai. Terima kasih kepada Day Join, siapa dekat sana ya. Sebenarnya saya ingin invite anda untuk bercakap dengan saya di bawah tajuk anda diserang panik ya, di bawah tajuk ini. Siapa yang mungkin ada pengalaman ini ataupun mempunyai pengalaman bersama ahli keluarga atau rakan-rakan, anda dijemput untuk bersama-sama saya kita berbicara ya dalam rancangan Bual Bicara ini bersama Nisha. Okey, baik. Sementara itu sebelum saya klik jemputan ya dekat skrin saya ni, beberapa nama yang mungkin anda berminat untuk sertai saya di sini. Jadi saya akan sampaikan ya sumber yang menyebabkan saya memulakan tajuk ini ya pada malam ini. Okey, baik. Siang tadi saya selalu cek dekat trending ya, apa yang trending dekat TikTok ni. Jadi siang tadi bila saya lihat ada beberapa kisah ataupun klip-klip video melalui TikTok, kemudian saya lihat dalam email dan saya naikkan di post saya ya, iaitu mengenai pesta filem kita lah ya, pesta filem kita semalam dan apa yang berlaku di sana. Jika anda menonton rancangan tersebut, saya tak sempat menontonnya, tetapi saya sempat lihat klip-klip video dan apa yang mungkin berlaku waktu itu, iaitu apa yang berkenaan dengan tajuk malam ni lah ya. Sebab salah satu daripada aktiviti mingguan setiap hari The Nisha Show adalah tajuk kesihatan pemikiran kita ataupun mental health. Jadi apa yang saya dapati, kisah daripada Maya Karin ya. Maya Karin adalah seorang pelakon yang saya suka ya, daripada mula dia muncul dekat KJTV ataupun filem ya. Bagi orang lama ataupun yang masih ataupun memang peminat Maya Karin pasti kenal dia dan pasti tahu ya apa yang berlaku kepada pelakon kesayangan mereka. Begitu juga saya tentulah saya tahu ya apa yang Maya pernah alami sedikit sebanyaklah. Cuma tidak pernah mendapat berita yang ataupun terbaca berita ataupun menonton peristiwa-peristiwa seperti semalam, iaitu semasa beliau nak mengumumkan pelakon terbaik itu, beliau mengalami panic attack ataupun diserang panik secara tiba-tiba dan menyebabkan beliau rasa macam menggigil ya. Jadi beliau membuka kasut waktu tu. Kebetulan Faizal Husin ada di sebelah, jadi dia kata excuse me, I'm sorry. Jadi dia minta tolong Faizal Husin sebenarnya macam memberi kekuatan pada dia. Jadi dia meminta maaf kepada dia dapat kontrol ya, dia dapat atasi dengan baik ya. Walaupun kita boleh nampak siapa yang boleh lihat ataupun anda boleh lihat balik video saya sebelum ni mengenai Maya Karin, bagaimana tangannya menggeletar tapi dia dapat handle ya, dia dapat teruskan. Sebab kita berdepan dengan keadaan kita tak boleh lari tiba-tiba. Saya dapat faham yang tu sebab apa. Panic attack ni dia satu perkara ataupun perasaan yang datang tiba-tiba yang kalau seseorang tu dia kenal dia ataupun dia tahu diri dia ada kekurangan tersebut ataupun ada mengalami masalah tersebut, jadi bila terkena pada dirinya, tidak kira di mana dia berada, jadi dia tahu macam mana nak mengatasi ataupun nak menghadapi keadaan tersebut kan. Jadi macam Maya Karin pasti dia tahu diri dia mempunyai masalah panic attack tersebut, dan
alasannya masa tu dia nak legakan diri dia tanggalkan kasut dia dan dia beritahu pada Faizal Husin kan, dia minta maaf macam tu. Jadi rakan-rakan artis saya ingat pasti tahu ya masalah beliau, jadi dia dapat teruskan ya penyampaian dia atau tugasannya dengan baik. Okey, baik. Panic attack is real ya, ataupun serangan panik ini adalah perkara yang sebenar, perkara yang betul-betul berlaku, the real, perkara yang berlaku yang bukan main-main. Sangat bagus kalau seorang tu dia tahu dia ada kelemahan tersebut, dan sangat membimbangkan jika kita tak perasan ya sesuatu tu ada dalam diri kita. Macam apa ni, kalau kita lihat ya, Maya Karin sebagai pelakon ya, dia berjaya sebagai pelakon ya, pelakon filem ya. Bagaimana kalau anda yang memang mengalami panic attack ataupun serangan panik ni, yang terpaksa menghadapi hari-hari anda setiap hari, waktu kerja anda, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan mungkin kalau kita ada keluarga besar, kita sudah berkahwin keluarga suami kita kan. Jadi ini amat penting. Kesihatan mental macam ni sangat penting. Kalau kita ni tiba-tiba diserang panik, kita perlu ada sokongan, kita perlu ada keluarga yang tahu tentang diri kita, ataupun rakan-rakan yang terdekat yang memahami kita, supaya kita ni dapat sokongan ataupun cepat pulih daripada keadaan tersebut. Dia takkan pergi macam tu saja. Bagaimana keadaan tu muncul, dia bukan tiba-tiba. Walaupun orang Melayu selalu katakan penyakit ni dia datang seperti ribut, perginya seperti semut. Maksudnya bila datang tu tiba-tiba, masa itulah baru kita rasa macam kita menghadapi masalah tersebut. Kemudian tu bila nak sembuh tu memakan masa yang panjang. Ada betulnya kata-kata tu, maksud dia macam ya, excuse me sekejap. Okey, baik. Saya sambung balik sekejap lagi ya. Ada sesuatu yang saya kena okey, saya sambung balik. Dekat mana saya tadi? Ada tak sesiapa yang boleh, saya saja je nak tanya anda ya dekat situ, jika anda ingin menulis dekat bawah. Bagi anda yang join ya, sunyi sepi saya rasa sebab saya tak mendengar anda. Jika anda tidak menulis sesuatu, lagilah saya rasa sunyi ya. Okey, baik, tidak mengapa kerana rancangan ini sedang dirakam dan saya akan naikkan dekat YouTube. Sebab perkara ini penting ya. Bukan kerana Maya Karin, itu adalah penyebab sahaja, sebagai sebab sahaja untuk saya bercakap ataupun mengawalkan beberapa hari tajuk ini dari The Nisha Show. Sebenarnya apabila sesuatu itu berlaku, saya terus nak bercakap mengenainya sebab bila saya tengok tentang kisah ini ataupun panic attack ini, ramai yang berkongsi dan ramai maksudnya bukan berkongsi cerita artis ini sendiri, tetapi yang mengalaminya sendiri. Itu yang saya kesian ya, bagi yang mengalami sendiri. Sebab sebenarnya jika kita dengar daripada pakar-pakar psikiatri ya, macam tahun lepas saya ada sertai, sebenarnya begini, pada tahun lepas ada satu rancangan live yang dikendalikan oleh rakan baik saya, seorang doktor. Tapi kawan saya ni dia cuma doktor, ini kata dia cuma doktor surgeon, tetapi dia bukan bidang psikiatri. Itulah dia, bila seseorang tu dia pakar dalam satu bidang, tapi dia tahu ada kepakaran dalam bidang yang lain yang sesuai dengan satu-satu perkara tu, dia mengatakan dia kurang dekat situ dan dia meletakkan ataupun membiarkan kepakaran yang sebenar tu menguruskan perkara tersebut. Seperti mental health ini, kesihatan mental ni. Jadi saya dapat jemputan untuk menyertai satu rancangan live bersama dua orang doktor, dan confirm lah kita nak sertai satu rancangan tu melalui email, jawapan dia melalui email. Malangnya apabila inilah dia kan, panic attack ni, cerita panic attack ya ataupun mental health ni, tajuk dia bukan mengenai panic attack dalam cerita tersebut, tetapi mengenai kesihatan mental secara keseluruhan yang menyebabkan saya tahu saya mengalami satu daripada masalah
kesihatan pemikiran ni, kesihatan mental, yang menyebabkan saya buat keputusan untuk tidak menyertai live tersebut sebab saya rasa macam terkejut dan tidak bersedia. Apabila saya dah dengar beberapa panel yang lain ataupun jemputan yang menyampaikannya adalah Profesor Dr. Norman Fried daripada USA. Jadi apabila Dr. Norman Fried dia telah bercakap dengan beberapa pesakit ya, rupa-rupanya bila saya dengar sesuatu yang barulah yang saya dengar, menyebabkan saya rasa terkejut. Saya tak tahulah, mungkin saya masa tu panic attack juga menyebabkan saya tak nak masuk dalam live tu. Saya tak bersedia sebab saya terkejut. Sebab sesuatu tu rasa macam sangat berat ataupun terkejut dan tak sanggup nak berkongsi. Bila kita dalam keadaan macam, oh rupa-rupanya apabila kita kematian seseorang dan kita tidak menangis sedangkan orang yang telah meninggal tu. Sebelum tu saya akan baca Al-Fatihah untuk arwah ayah saya. Bismillah. Amin. Saya hadiahkan Al-Fatihah ini untuk arwah ayah saya dan juga arwah mereka yang telah meninggal dunia. Okey, baik. Saya sambung balik ya, sebab cerita dia berkenaan dengan apa yang saya hadapi sebelum ni, bertahun-tahun yang lepas, yang saya tidak tahu ya, tidak perasan langsung berlaku dalam hidup saya, iaitu setelah kematian ayah saya. Sewaktu saya dengar berita kematian ayah saya 19 tahun yang lalu, saya jadi macam memang terkejut ya, terkejut. Waktu tu saya baru melahirkan anak yang ketiga, keempat. Sebab itulah mungkin ya, dalam kondisi tubuh badan yang lemah, baru lepas bersalin, sebenarnya bukan lemah sangat ya. Saya setiap kali saya bersalin, saya dalam keadaan sihat dan kuat ya. Saya dapat hadapi sendiri hari-hari saya bersalin sendiri. Maksudnya macam tidak ditemani oleh suami setiap kali bersalin. Jadi saya percaya diri saya seorang yang kuat. Itu sebenarnya silap kita. Silap saya sendirilah yang saya rasa macam saya kuat dan saya boleh hadapi segala-galanya, sehingga pada satu peringkat saya tak tahu. Saya tahu pun betapa lamanya ya, dah berapa tahun kemudian, dah lama, tahun lepas baru saya tahu yang saya menghadapi masalah nak kata panic attack pun ya, juga ada panic attack tu. Panic attack tu ada cerita yang lain ya, yang pernah saya hadapi, tapi sebab perkara tu saya rasa tak serius sangat, saya rasa macam biasa, perkara biasa. Dan kawan saya juga mengatakan dia gejala yang tadi yang saya share tadi tu adalah PTSD. Jadi rakan saya yang menjemput saya dalam rancangan ni, yang seorang doktor tadi ni, dia mengatakan PTSD just huruf, dia kata hanya huruf. Jadi kita yang bila kita dah tahu kan kita ni menghadapi PTSD, tu huruf je. Jadi jangan fikir sangatlah itu ada satu penyakit yang mungkin menjadi kita mudarat dia. Sebenarnya penyakit yang tak nampak ni kita boleh sembuh, boleh hadapi, dan kita boleh berbahagia dengannya. Maksudnya macam jangan cepat down lah. Oh, aku ni ada kelemahan sekian. Kita ni bila berlaku sesuatu, kita cepat rasa sedih, cepat rasa rendah diri dan sebagainya. Jadi macam cerita saya tadi, bila ayah saya meninggal, saya dengar tu saya tak menangis ya. Sedangkan saya adalah anak yang paling rapat dengan ayah saya daripada anak-anak yang lain. Saya anak paling rapat. Kalau macam dalam telefon tu, bergayut telefon, sebab sejak saya berkahwin saya duduk jauh daripada keluarga. Tetapi tidak pernah jauh di hati ya. Saya sentiasa berhubung dengan ayah saya. Kalau bercakap tu kami ni dalam telefon tu sampai berpeluh ya. Berpeluh. Masa tu telefon, saya guna telefon Nokia 3310, saya ingat lagi. Pakai bil. Jadi kita tak kisah pun berapa minit berlalu. Macam sekarang ada dah unlimited kan, tapi dah semua tu macam dah tak ada makna dah. Okey, cerita dia tadi, bila saya dengar berita kematian tu tengah malam ya, saya langsung tidak ada rasa untuk menangis.
sedih, pasti sedih kan, tapi saya rasa marah, yang menyebabkan saya langsung tidak ada rasa macam ayahku dah meninggal. Saya dengar tu saya rasa marah, ada sesuatu yang berlaku. Marah tu kerana apa keadaan yang saya lalui waktu itu ya, kerana saya ni seperti hidup dalam cage ataupun dalam sangkar ya, yang kita tak boleh nak keluar bila masa. Orang kena bukakan pintu baru kita keluar dan terbang. Jadi anda faham dekat situ apa masalah dekat situ ataupun apa penyebab dia. PTSD ni. PTSD saya lupa apa benda dia punya singkatan. Anda boleh lihat dekat Google. Saya sini saya tak nak ingat sangat apa maksud dia, sebab perkara tersebut saya nak lupakan macam tu je. Jadi sama balik cerita tadi, bila saya rasa macam sedih tu, kemudian tidak pula suami saya ketika itu, tidak pula dia segera ya untuk bergegas pergi ke balik kampung lah. Balik kampung. Masa tu ayah saya dia sakit dari kampung, dibawa ke kampung saya dekat Raub ya, Kuala Lipis. Dibawa ke hospital Kuala Lipis. Kemudian sebenarnya doktor bagi pilihan ya, sama ada nak hantar ke Kuantan ataupun ke Kuala Lumpur. Jadi mak saya memilih untuk hantar ke Kuala Lumpur sebab dekat sikit. Kalau dia hantar ke Kuantan tentu saya dapat tengok, tapi jauh ya, kita tak boleh nak seksa. Masa tu ayah saya dah, sebenarnya ayah saya sebelum tu dia sihat ya. Masa saya bersalin tu, itulah waktu tu akhir saya bercakap dengan ayah saya. Saya sempat sorok handphone saya tu letak dalam baju berpoket kan, hoodie, saya pakai hoodie masa saya nak bersalin tu. Bila lepas sikit doktor tak ada, nurse tak ada kan, masa tu waktu saya dalam contraction nak bersalin. Saya bercakap dengan ayah saya. Itulah rupanya kali terakhir saya bercakap dengan ayah saya. Itu sebab bila ayah saya pergi, seminggu kemudian saya rasa macam tak sangka dan terkejut. Masalahnya bukan sebab kita fikir macam tiba-tiba kenapa abah pergi kan, tapi sebenarnya PTSD tadi yang saya tak sedar saya sedang mengalaminya ketika itu, yang menyebabkan saya tidak menangis langsung ya. Kalau orang biasa pun yang tak faham tentang yang langsung ya, dia tak tahu tentang PTSD tadi ni pun dia fikir how, sebab saya pernah share dengan seorang kawan saya ni. Saya share pun bukan orang yang dia, kalau kita nak share pun selalunya bila kena pada masa dia ataupun kebetulan saja ataupun dengan orang yang sesuai. Macam rakan saya ni dia orang Syria mix dengan Itali, tak silap saya mak dia. Ayah dia orang Syria, jadi dia ni kita jadi kawan lah ya. Saya berjumpa secara tiba-tiba masa saya waktu kerja. Jadi kami jadi kawan dan bila saya berkongsi tentang bila ayah saya meninggal kan, saya tidak menangis, jadi dia rasa macam terkejut. Sebab bagi dia mengumpul duit untuk bekerja daripada London datang ke Malaysia. Dia bekerja untuk menyara keluarga. Dia kawan lelaki, jadi dia saja yang tinggal daripada abang-abang dia, ahli keluarga lelaki lah ya, tinggal dia saja. Abang dia 2 orang meninggal dalam satu letupan dalam bas ya, masa dekat Syria. Jadi tinggal dia, dan dia terpaksa tinggalkan universiti, terpaksa tinggalkan negara ya, bekerja untuk menyara ataupun ya, walaupun mak dia seorang guru, ayah dia orang yang sebenarnya ada kerja yang bagus, tapi terpaksa ya, bila negara kita tahu Syria macam mana. Jadi orang macam inilah yang saya kongsikan dengan dia. Dia pun dia tak tahu yang ataupun dia tak faham kenapa, macam mana saya boleh tak sedih ya. Bukan tak sedih, tapi tak ada air mata. Sampai saya macam tak ada air mata, sehinggalah esoknya baru kami bergerak balik ke sebab kampung saya dekat dengan Kuala Lumpur, dekat Selangor. Ayah saya meninggal masa tu sebab dia kena stroke secara tiba-tiba. Dia jatuh, dia kena stroke, and then dia tak sedar, dia koma, terpaksa buat pembedahan di HKL. Kemudian seminggu kemudian dia pergi. Itulah seminggu lah saya dalam pantang kan. Jadi saya dalam keadaan lemah. Badan kita lah lemah, tapi sebenarnya saya ni mempunyai pemikiran yang kuat ataupun jiwa yang kuat ya. Kami balik besoknya, balik ke kampung.
Waktu tu memang lambat lah sebab kena bawa pembelahan ya, sebab saya masih lagi dalam pantang. Orang fikirkan saya, orang tak fikirkan yang dah pergi tu dah pergi kan. Jadinya saya pergi dengan satu keluarga lah masa tu, dengan anak 3 orang, dengan baby baru tu, dengan suami saya. Jadi bila sampai dekat sana kan, saya cuba untuk menangis sebab saya rasa macam kenapa saya tak boleh menangis, sedangkan saya ni jenis orang yang mudah menangis, mudah rasa sedih kan, mudah tersinggung. Tapi kali ni saya langsung tak menangis sampai saya pegang kain yang ayah saya dah siap ke bumi semua, dah siap dah. Saya tengok kain lapik penutup keranda tu kan, saya cuba untuk menangis masa tu, tapi saya masih lagi tak menangis. Sampailah pergi ke kubur, saya dah tengok kubur ayah saya dengan mak saya peluk mak saya kan. Masa tu lah baru saya boleh mencuba untuk menangis. Bayangkan ya, kalau sebenarnya kita ni sesuatu yang di luar tabi'i, di luar tabi'i ke boleh sebut ni perkataan saya ni, sesuatu yang di luar jangka, yang bukan daripada kebiasaan kita mesti sedih, menangis, murung berhari-hari kan, kalau macam orang yang kita sayang meninggal dunia, terutama mak ayah kita, ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, mesti kita sedih-sedih sangat kan. Ini sedih tapi saya tidak menangis. Itulah salah satu daripada sebenarnya tanda-tanda yang kita ni mengalami satu keadaan kesihatan mental yang tidak stabil ya, yang tidak sihat, sebenarnya, sebab kita ni terlalu memendam, terlalu sebenarnya tak ada self love ya, kita tak sayang diri kita. Bila tidak sayang pada diri kita, kita asyik jaga orang lain, asyik taatkan orang lain, tidak taat kepada diri kita sendiri, ataupun tidak memahami diri kita sendiri kan. Itu yang terjadinya mungkin serangan-serangan panik tadi ni kan. Sebab tajuk saya masih lagi di bawah panic attack, serangan panik. Habis dekat situ saya cuba ingat balik ya, kalau dia mesti sesuatu yang berlaku tu, dia mesti dah lama, sesuatu yang dah sedia ada berlaku dalam diri kita. Kita tak boleh nak salahkan mungkin pasangan saya ke, yang saya katakan tadi, macam menjadikan saya seperti, saya ni jenis orang yang masa sekolah dulu orang yang sangat aktif ya. Seperti anda boleh dengar suara saya sekarang ya, sebenarnya saya dulu masa saya sekolah, saya adalah pembina sekolah, wakil sekolah, sampai peringkat antara sekolah ya. Saya pergi daripada umur 13 tahun sehingga menengah tinggi, tingkatan 6 lah masa tu ya, tingkatan 6. Saya satu sekolah dengan Siti Nurhalizah di Clifford, Kuala Lipis. Masa tu saya masih lagi aktif, masih lagi berseronok. Yang saya ingat tu, saya dengan abang Siti Nurhalizah, kami ni pergi ke, masa tu ada satu lawatan ya. Sekolah kami adalah sekolah adik angkat kepada UPM ataupun Universiti Pertanian. Itulah, saya tak tahu ya kalau saya ada panic attack sebenarnya dari sekolah lagi saya dah ada. Saya ada mengalami panic attack ni. Jadi masa persembahan tu, kami kena buat persembahan ya, bila berada di UPM ya, hari terakhir ada aktiviti dekat sana, jadi penduduk pelajar di universiti masa tu 3 hari 2 malam. Dan hari terakhir tu kami kena buat persembahan, dan saya masa tu mengelak untuk menari di pentas, sebab rakan-rakan ada membuat satu rancangan untuk menari ulit mayang. Sudah tentulah saya tak nak menari kat depan tu kan, saya dah rasa macam dah malas ya. Dah masa kita sekolah menengah rendah dulu, sekolah rendah pun ada jugalah aktif. Taklah aktif sangat ya, tapi saya suka kalau macam diberi peluang, saya suka ambil peluang lah. Saya suka ke depan ya. Adakah kita sendiri sangka kalau kita ni jenis orang yang suka ke depan, kita tak mungkin kena ataupun tak ada masalah-masalah tu kan. Waktu-waktu tu, sebab saya dah berumur 50 tahun, jadi beberapa tahun yang lepas kita tidak ada pendedahan macam ni, tidak ada ilmu yang meluas macam ni yang kita senang nak dapat bila masa. Seperti juga macam saya tahun lepas, macam mana saya kenal pasti yang saya ada PTSD ataupun panic attack tu, apabila saya mengikuti rancangan-rancangan ataupun
barulah kita ambil tahu sebenarnya kan tentang kesihatan mental tu bila kita dah ada anak-anak. Itulah benda yang secara tidak langsung lah ya. Macam masa sekolah dulu saya teringat yang saya ni bila saya ke depan ataupun saya memasuki satu-satu pertandingan, saya mesti ada teks sepenuhnya. Saya tak boleh short form. Ada orang dia boleh goreng macam tu. Ni sebut goreng ni maksud dia macam apa? Dia boleh cakap aja ya. Macam kalau masuk bahas kita tulis something ringkas sahaja tapi kita boleh. Itulah maksud goreng. Saya ingat kawan saya wakil sekolah dari sekolah. Masa tu dia dari sekolah sains di Kuantan datang ke tempat kami. Jadi tu dia kata ayat dia saya main goreng je dia cakap macam tu kan. Sebab saya tengok dia bercakap sangat-sangat mengkagumkan ya. Perlu ada kertas hanya kad saja yang untuk menulis isi-isi penting. Jadi cool, very cool right. Atas tu bila kita pegang hanya kertas ataupun kad saja kita just bercakap macam tu. Tapi saya tak boleh masa saya dulu walaupun saya pernah peringkat antara sekolah saya pernah dapat tempat kedua sahaja sebab saya tak ada kebolehan untuk menghafal ataupun bercakap di hadapan tanpa teks. Saya mesti ada kertas untuk keyakinan diri saya sendiri. Saya tak ada mentor ya masa saya sekolah dulu. Contohnya macam cikgu bagi tajuk, cuma saya suka buat tajuk isi sendiri, cari isi sendiri walaupun saya dah diberi teks untuk baca dekat depan. Contohnya macam ada saya kena baca teks ucapan sempena Hari Guru masa tingkatan 6 tu. Saya mesti nak betulkan ataupun buat teks saya sendiri. Saya akan cari bahan lagi, saya akan menambah baik lah ya. Tetapi mesti ada teks dekat tangan saya. Dan ada satu ketika bila saya di depan, saya akan terberhenti beberapa saat. Walaupun teks ada di depan, saya akan berhenti beberapa saat. Tidak bercakap apa-apa. Dan keadaan sunyi masa tu. Itu sebenarnya panic attack, serangan panik. Ataupun kita tiba-tiba, kita dalam kejutan dan menyebabkan kita tidak bercakap dan tidak bergerak apa-apa. Itu saya tak tahu kenapa ya masa sekolah dulu kita tak tahu masa sekolah rendah. Jadi itunya jadi tak perasan. Anggap perkara tu macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya bila kita dah tahu ya penting untuk kita, untuk diri kita lah ya bila kita berhadapan dengan masyarakat, dengan pekerjaan, dengan dunia lebih luas. Seperti saya dulu. Mungkin sebab cita-cita saya terlalu tinggi masa sekolah kan. Jadi bila sudah berkahwin langsung kita tidak dibenarkan ataupun tidak dapat peluang ya untuk mencapai apa yang kita nak. Jadi kita sedikit demi sedikit perasaan ataupun kesihatan pemikiran kita tu merosot. Walaupun kita rasa macam baik-baik saja, reda. Reda tu lah. Kita ni jangan reda tak tentu pasal. Reda tak tentu pasal ni salah ya. Terima kasih kepada anda yang join. Saya tak pasti jika anda mendengar celoteh saya hari ini. Tetapi saya akan upload di YouTube saya. Dan bila ada dekat YouTube, orang nampak tajuk dekat sana dan orang klik boleh dengar sambung-sambung kan. Jadi saya nampak kat situ berapa views. Dan semalam saya mencapai lebih 50k views. Masa saya uploading satu video dari sini, saya dapat notification daripada YouTube yang views saya di YouTube mencapai 50k. Padahal satu-satu post tu tak ramai views pun, cuma ada satu video yang menarik minat orang untuk menontonnya, yang menjadi viewers atau penonton sehingga lebih 50k. Itu tidak mengapa, itu cerita di YouTube ya. Cuma di sini apa yang saya nak kongsikan tentang kesihatan mental anda. Jika anda mengalami panic attack, anda perlu tahu bagaimana untuk mengatasi dan jangan rasa rendah diri. Kerana bila kita rasa rendah diri, salah satu daripadanya kita akan jadi tidak maju ke depan lah ya. Bila kita tidak mahu ataupun tidak belajar untuk mengatasi, menghadapi apa yang kita alami. Baik, boleh saya invite anda dekat sini yang saya nampak ni. Mungkin anda segan untuk request, tapi dekat sini saya nampak. Saya akan tekan button invitation jika anda ingin naik bercakap dengan saya mungkin.
Saya masih menunggu tetamu yang mungkin ingin berkongsi dengan saya. Hari ini The Nisha Show membincangkan soal serangan panik ataupun panic attack. Apa dia serangan panik? Sebenarnya saya tak sempat nak buat nak mencari sumber lah, tak sempat lagi nak Google. Ini last minute punya planning ataupun rancangan. Saya terfikir apa yang saya nak cakap saja, saya akan cakap saja. Sebab bagi saya agak mudah juga untuk berkongsi bila kita ada pengalaman sendiri ataupun saya memahami apa maksud serangan attack tersebut, ya. Begitu juga bila saya baru tahu, ya, tentang serangan attack ini ataupun serangan panik. Serangan attack tu samalah. Serangan panik ni saya lihat macam ibu saya sendiri, kan. Kadang-kadang kita tak perasan, ya, apa yang berlaku pada mak kita ataupun sebab pengetahuan lah, ya, pengetahuan. Bila pengetahuan kita tentang sesuatu perkara tu cetek, kan, menyebabkan kita tak peduli ataupun tak perasan, ya, sesuatu yang berlaku dalam keluarga kita. Macam saya teringat macam mak saya ni bila dia nenek saya garang, ya, arwah nenek saya, atuk saya sangat garang. Jadi dia mempunyai kesan kepada mak saya sebagai anak sulung, kan. Mak saya ni dia kalau dengar orang dia bercakap lembut sangat, ya. Makin lama makin bertambah usia dia, dah 70 lebih dah sekarang ni. Cara dia bercakap lembut, sangat lemah je bunyi, kan. Itulah orang kita ni lemah lembut tu, kan. Begitulah mak saya. Jadi kita tidak tahu, sebab saya sebagai anak yang ketiga, saya tak tahu apa yang dia hadapi waktu muda yang dia tak dapat nak share semua. Ada sebenarnya tu yang dia pendam waktu silam dia yang kita tak tahu, yang menyebabkan dia cepat sesuatu keadaan dia cepat mengalami serangan panik. Itu yang kesiannya, saya perasan bila selepas ayah saya meninggal, mak saya tak boleh tinggal seorang. Dia takut, kebetulan rumah kami ujung, dia sunyi sangat. Kemudian jiran kat depan pun baru meninggal. Tak baru jugalah, ya, beberapa tahun lepas meninggal. Jadi mak jadi makin, kami ingatkan macam benda tu normal lah, ya. Biasa je mak tinggal seorang. Jadi ni adik-beradik, mak baru balik juga. Sebab bila mak tak sihat je, adik-beradik yang ada dekat KL akan ambil. Berpakat lah kami 7 beradik, utamanya yang dekat KL, dekat Kuala Lumpur, kan, jaga mak ataupun ambil mak. Ataupun masa mula-mula mak tak berani langsung tinggal seorang kat rumah. Walaupun ada adik dekat sana, ada menantu mak juga. Tapi bila mak tinggal seorang-seorang, mak sangat rasa sunyi, rasa takut, kan. Kemudian tu kalau mak tak boleh dengar orang tinggi suara, marah-marah, orang bergaduh, kan. Jadi mak cepat rasa sejuk kaki tangan dia. Tu sebenarnya tu salah satu daripada serangan attack ataupun serangan attack. Lagi sekali saya sebut, kan, serangan panik ataupun panic attack, ya. Itulah saya sentiasa minta dengan Allah. Saya ingat untuk doakan mak saya dan juga memohon rezeki untuk saya dapat sentiasa banyak masa dengan mak saya. Sesekali kalau saya bercuti tu, saya ambil cuti sampai 3 bulan sebab saya kerja sendiri. Jadi sekali saya duduk dengan mak saya, sebab saya kerja secara online. Jadi saya pindahkan sebahagian barang-barang yang boleh saya bawa, barang-barang kerja tu, saya duduk dengan mak saya. Masa itulah saya memberikan quality time untuk mak saya. Tapi waktu tu, waktu kerja memang saya hadkan lah, sebab quality time, ya. Bila yang saya ada dengan dia sejak saya kahwin, selepas anak ke-6, bukan selepas, ketika saya mengandung anak ke-6, sebulan selepas tu saya dah seorang balik. Jadi waktu tu saya dengan 6 orang anak. Itu yang menyebabkan saya kurang masa dengan mak saya. Okey, berbalik pada cerita tadi tu, ya, panic attack tu, itulah kesian kat mak saya tu. Kesian, ya, kalau macam terutamanya mak kita, ahli keluarga kita, kan, kalau orang yang mengalami panic attack yang tak boleh nak dia tak boleh nak tangani, ya. Sebenarnya bila waktu muda tak perasan, ya, sesuatu tu dah ada dalam diri, kelemahan dalam diri dia tak nak share kekurangan dia, macam apa yang dia takutkan, ya.
Contohnya macam dia tak boleh gelap. Saya tak faham. Jadi sebab saya ni jenis orang yang saya suka tidur gelap, saya jenis orang suka mencabar diri. Jadi jenis yang tak takut lah ya, bukan cakap besar, tapi saya suka cabar diri. Kasi kecil memang penakut juga, sama je. Sampai nak masuk bilik gelap-gelap tu lari dulu, tapi saya cuba mengatasi sebab alhamdulillah lah, bagi saya, bagi orang yang takut ni, dia satu kelemahan. Macam apa yang berlaku pada mak saya lah, saya rasa takut sangat. Saya kesian ya, bila dia seorang-seorang kan, dia takut bila adik saya balik lambat je kan, cepatlah dia telefon sampai dalam grup. Nasib baiklah dia pandai menggunakan sosial media kan. Adik saya ajar dia berikan satu lagi handphone. Itu pun kena pujuk juga nak guna handphone yang Android ni, yang moden macam kita ni, yang boleh ada video kan, yang kita boleh ada dalam WhatsApp group kan. Jadi sentiasa masing-masing boleh bercakap dengan mak, boleh berborak bila masa. Cuma kelakar lah bila nak buat video call tu, mak kita ni tak perasan, masih lagi tak mahir nak gunakan. Jadi saya berharap bila saya turun nanti jangan saja dia macam tu kan. Maksudnya macam itulah yang kita perlu tahu. Yang penting self love, sayang pada diri kita sendiri. Kita perlu sayang diri kita dan mengenal pasti apa yang berlaku diri kita sendiri. Kerana diri kita adalah amanah yang Allah bagi pada kita. Bila kita lahir atas dunia ni, diri kita ni ada tanggungjawab. Maksudnya menjaga diri kita sendiri ya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, zahir dan batin. Itulah yang kita kena faham sebenarnya. Salah satu daripadanya kita kena jaga. Bila kita dah tahu ada kekurangan ataupun ada masalah seperti sakit dan sebagainya, kita tak boleh biarkan macam tu je. Kita kena cari solusi ataupun penyembuh, kerana setiap penyakit yang diturunkan berpasangan bersama dengan penawar dia. Jadi setiap penyakit ada ubat, melainkan penyakit mati. Mati yang tak ada ubat, sesaat pun tidak awal dan tidak cepat ya, tepat masa dia, yang tak boleh ubah langsung. Takdir, ada dua takdir. Itulah dia, takdir mati yang tidak boleh berubah langsung, dan takdir yang boleh berubah dengan doa dan usaha. Seperti kalau kita ada masalah kesihatan mental, kita takut ya, tapi sekarang dah ramai orang yang sedar, banyak yang berkongsi dekat sesekali bila saya tengok TV kan, berkongsi dengan ramai, saya mengalami masalah mental sekian. Sebab bagi mereka yang berpemikiran terbuka, dia rasa perlu untuk berkongsi dengan ramai orang untuk mendapat sokongan ya, untuk penerimaan masyarakat. Kerana mereka ni segenap lapisan masyarakat lah. Sesiapa saja boleh kena. Mereka yang berada di atas, mereka yang ada di bawah. Satu lagi yang saya tak perasan macam mana saya ada panic attack ni, sebab apa ya? Saya terlalu positif. Kalau kita terlalu positif membabi buta pun tak betul juga, salah juga ya. Kalau sampai kita tak tahu kita ada kekurangan, sesuatu kekurangan. Bukan saya nak salahkan apa yang saya percaya. Seperti macam saya suka apa ni kan, saya suka bercakap di depan kan masa saya sekolah. Jadi bila masa tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kita. Jadi Tun Mahathir ni dia cakap perasaan gugup ataupun rasa takut ya, adalah perkara biasa. Dia kata dia dah jadi Perdana Menteri, dah bercakap ramai ataupun banyak kali kan, masih ada perasaan tu dia cakap. Jadi bagi saya macam benda tu positif sangat. Itu yang jadi macam saya tak kisah benda tu bertahun-tahun, ingatkan perkara biasa. Jadi panic attack saya rasa sikit sangat lah masa tu kan. Padahal saya tak perasan sampai 3 tingkatan 5 adalah kemurungan yang berlaku. Macam perkara-perkara yang kecil lah ya, tapi sebenarnya bila kita anggap benda tu macam tak penting dan dia berlaku terlalu lama, itu yang memudaratkan diri kita. Padahalnya macam tingkatan 5 ya, ayah saya tahu saya dulu pernah jadi pelajar terbaik masa sekolah lama. Bila saya tukar ke sekolah baru, satu environment baru, tapi yang bagusnya pengetua dia kawan baik dengan ayah saya. Dan bila saya tanya macam mana nanti mungkin nampak saya SPM, saya dapat skor ke tidak kan, dia tanya pada pengetua. Pengetua kata insya-Allah. Tapi dia punya komputer kan kadang rosak. Itulah yang saya masih ingat sampai sekarang, komputer rosak tu kan. Sebenarnya dia saya kongsi jugalah ya, kelebihan pengetua saya tu.
Dia seorang yang orang kuat agama ya, yang belajar satu guru dengan arwah bapa saya. Ketika itu tuan guru di Dong Raub ya, dia masih ada lagi. Seorang yang dipercayai orang yang ulama waktu itu ya. Dia sekarang sudah pukul 10.06 ya. Nak cerita dengan anda tentang tarikat panjang cerita dia. Jadi saya pendekkan cerita dia. Bagi orang yang belajar ni, dia ada sampai satu peringkat. Jadi kita ada melepasi beberapa ujian ya. Ujian 10 hari kita belajar dengan tuan guru kita. Masa tu kita berzikir sepanjang hari selepas waktu sembahyang, dan macam waktu bercuti 10 hari tu betul-betul kita tumpukan pada diri kita. Padahal masa tu sebenarnya Islam dah cukup mengajar kita self love terutama dalam tarikat tadi ni. Cara kita mengenal diri kita, kita berzikir, kita nampak diri kita macam mana. Tapi selepas tuan guru tak ada orang lain yang boleh ganti dia. Dan tarikat ini diharamkan oleh JAKIM ya, sebab tak ada guru yang boleh bawa. Maksudnya setakat itu saja. Maksudnya dah tak approve lah ya, tak ada proven dah, ataupun benda ni jadi bahaya kalau disalah guna sebenarnya. Itulah yang bagusnya yang tadilah yang saya katakan, kita boleh nampak ataupun seseorang yang mempunyai kelebihan tersebut, dia boleh lihat sesuatu dengan izin Allah macam tu kan. Okey, baik, berbalik kepada tajuk kita tadi tentang serangan panik ataupun panic attack tadi. Saya nampak ada beberapa nama kat sana. Kalau saya nak invite sekali lagi. Terima kasih kepada anda. Saya nampak followers biasa saya. Sebab followers saya tak ramai lagi. Jadi saya kenal beberapa followers yang selalu singgah dekat post, yang komen, yang like kan. Terima kasih kepada anda. InsyaAllah saya sempat ke akaun anda juga, saya akan like, komen. Tak janji, tapi insyaAllah. Sebab dalam akaun ni juga dia sentiasa bertambah followers dia. Itu yang jadi followers baru ni kita kena raikan ya. Selamat berkenalan. Raikan anda sebagai followers dan juga rakan. Anda bukan saja setakat followers saya, anda juga adalah rakan-rakan saya. Jadi apabila Danisha Show ke udara, anda jangan rasa segan untuk berkongsi ya, menjadi tetamu saya, dan kita akan bercakap mengenai tajuk-tajuk yang saya tetapkan ataupun saya tulis dekat dekat live saya ni. Sebelum live saya tulis tajuk kita hari ini. Okey, baik, sudah pukul 10.09. Oleh kerana saya bermula lambat tadi, jadi saya drag masa ni ke depan sikit. Sebab kalau boleh saya nak cukupkan 1 jam ya waktu live. Okey, saya nampak ada lagi Mawar Berduri. Wah, cantik lah nama tu. Ada Mawar 2. Dan tulisan tu ya cantik. Saya suka art ni, seni-seni ni, sesuatu yang berbeza ni memang saya suka tengok. Dan saya percaya anda juga memang orang yang pandai art ya. Itu yang tulis nama ataupun ID anda pun dalam the unique way. Cantik kan. Itu yang mungkin kita akan mudah nak ingat ya. Dan ada yang nama-nama yang pelik-pelik, yang catchy, ataupun kita boleh gelak ataupun beringat lah ya bila sesuatu nama tu unik sangat. Okey, beberapa minit lagi saya akan end live. Saya akan tamatkan. Jika masih ada lagi, kita sempat lagi ya untuk bercakap. Ada lagi kalau ada yang nak jadi tetamu saya, masih boleh lagi kalau 10 minit tu. Macam kita sembang dengan kawan-kawan kita kan. Kita tak sedar pun 10 minit tu, sekejap je. Mungkin ada yang kata segan lah nak cakap. Tak ada apa yang nak segan ni, biasa je. Okey, baik. Pukul 10 minit malam. Masa berjalan. Saya masih menunggu jika ada kali ini request, atau saya sendiri akan invite anda.
Saya akan akhirkan beberapa minit lagi, tak lama lagi, beberapa minit lagi. Saya mula tadi 9.18, jadi 10.18, sekarang 10.11 minit. Hari ini kita bercakap mengenai panic attack. Jangan risau jika anda mengalami serangan panik, kerana macam cerita Maya Karin tadilah. Macam mana dia boleh berdepan dengan audience ya dengan baik. Dia tahu dia sedang mengalami panic attack masa tu. Jadi dia dapat membaca ucapan tu dengan baik daripada awal sehingga akhir, sehingga selesai tugasan dia kan. Dan sudah pastilah rakan di sebelahnya Faizal Hussein yang membantu tu bila dia gelar hero kan. Faizal Hussein adalah hero sampai Faizal Hussein ambil kasut dia masa akhir tu kan, dia lupa kasut dia kan, dia buka kasut dia masa dia nak selesakan diri dia. Jadi Faizal Hussein ambil kasut dia, tolong bawa masa akhir tu kan. Kita kena buat macam tu lah ya. Sesuatu tu kita jadikan positif ataupun kita kena tangani dengan baik. Seperti juga diri kita, kita dapatkan nasihat pakar. Macam saya dulu waktu saya lepas bercerai anak 5 masa tu, saya sebenarnya berpisah waktu saya sebab baik saja lepas bersalin, berpisah secara baik. Jadi masa tu saya mengandung, jadi saya minta bekas suami saya hantar saya di tempat yang saya rasa tenang kan, yang saya takkan fikir tentang dia dengan masalah dia. Jadi bila saya bersalin saja saya berpisah. Dan waktu tu saya mencari solusi sendiri ya. Saya tak jumpa doktor, saya tak fikir pun, sebab saya fikir macam cukuplah apa yang saya tahu, apa yang arwah ayah saya ajar kan. Kita ada Quran, kita ada zikir, solat kan. Saya ingat itu cukup. Tapi sebenarnya itulah yang dikatakan ya, ilmu ni kalau kita celup jari kita dalam laut kan, apa yang menitis dekat jari kita, itulah ilmu yang kita ada. Sikit je ilmu yang kita ada tu. Itu sebab kita ni dikatakan mencari ilmu ya, daripada buayan sampai ke liang lahat. Daripada buayan, mak kita, ayah kita dendangkan kita waktu nak tidur dengan itulah kalau kita ajar yang baik-baik, itulah proses belajar bermula. Daripada kita lahir tu, kita dengar ayah kita, kalau perempuan iqamat, kalau lelaki azan. Itulah ilmu pertama yang kita dapat, ajar mengenai iman, mengenai diri kita ni, apa diri kita sebenarnya. Walaupun masa lahir tu kita tak tahu apa-apa, tapi itulah pelajaran pertama yang kita dapat. Sebenarnya badan kita ni ataupun minda kita, otak kita ni, sel-sel kita dah start berhubung waktu tu. Bila kita dah dengar, ataupun sebenarnya daripada dalam perut ibu lagi kan. Dalam perut ibu, baby tu boleh dengar apa yang di luar, ataupun kalau macam ibu dia mengaji, anak tu boleh dengar kan. Ibu dia mendengar muzik yang menenangkan, jadi bayi kat dalam perut pun tenang kan. Itu sebenarnya bermula ilmu pertama. Itu sebab masa saya dalam proses berpisah dulu, saya minta saya duduk di tempat yang tidak ada gangguan, tidak ada orang tahu. Sebab sebelumnya bila saya cuba berkongsi dengan ahli keluarga, tak ada yang faham, malah saya kena marah lagi ada. Sebab saya ambil keputusan untuk bersendirian dan tidak ada gangguan. Dan saya fikir masa tu tak adalah masalah-masalah yang mungkin timbul kan. Kemudian saya pernah bila saya dah berpindah ke bandar yang baru kan, selepas bayi saya 6 bulan, saya pergi ke hospital dan bercakap dengan doktor kalau saya boleh jumpa dengan sekretari. Masa tu saya dah alami macam-macam perkara lah. Itulah yang dunia sebenar saya untuk membesarkan anak-anak saya. Dan saya sedang menghadapi saya sedang menyambung apa yang tertinggal sebelum saya kahwin dulu. Saya nak belajar, saya nak kerja. Saya tak ingat masa tu saya dah start college atau belum. Mungkin belum. Saya baru bermula kerja kan, mula kerja. Sebab saya start daripada zero. Itulah sebenarnya tekanan ya. Bukannya mudah kalau kita ni start zero. Bukan bahawa kita seorang, tetapi dengan 5 anak yang masih kecil. Itu yang sebenarnya bebanan yang sangat besar sebenarnya ya. Itulah yang saya satu peringkat. Sebab saya diganggu. Itu sebab saya jadi terlalu terpaksa perlukan bantuan. Barulah saya cari bantuan apabila saya terpaksa berjumpa dengan doktor.
dan meminta untuk saya berjumpa dengan doktor pakar. Tapi dia takkan direct pergi ke doktor pakar dulu kalau kita sendiri yang pergi. Dia akan pergi ke ada penasihat lah ya, kaunselor. Dia hantar kita ke kaunselor dulu. Tapi nasib saya tak baik masa tu. Kaunselor tu bercuti. Mungkinlah saya rasa tak baik, nasib yang tak baik, tapi kita tak tahu apa yang Allah rancangkan untuk kita. Bila yang berkenaan tu tak ada, saya ni terus buat keputusan untuk tidak berkongsi dengan sesiapa. Sebab saya rasa macam tak apalah, okey lah. Sebab doktor tu pun cerita, dia kata ada saya jumpa kes sebelum ni lagi berat kesiannya dekat orang tu, dia cakap. Jadi maknanya kes saya ni okey sebab saya boleh gelak ketawa lagi masa saya bercakap dengan doktor tu. Doktor tu dia lebih kesian daripada orang yang sebelum tu, yang dia katakan orang tu nampak macam lebih takut, dia tengok keliling kalau ada bekas suami dia ganggu dia ke kan. Macam kes saya dulu sampai bila saya terpaksa report polis, ada sesuatu yang berlaku kan, sampai sampai polis tu, sebab saya dari Sabah kan. Kita ni kadang-kadang semangat kenegerian kuat. Kebetulan 2 orang polis yang saya jumpa, pegawai polis tu dari Sabah juga. 2 orang daripada Sabah. Saya nampak ada saya nampak ada message, ada notification. Apa yang saya terlepas kat sana? Maafkan saya kalau ada apa-apa yang saya terlepas. Okey, saya sambung balik cerita tadi. Sampaikan polis 2 orang ni, dia bagi saya peluru hidup. Dia geram dengan kes saya tu kan, susah sangat nak settle kan. Dia kata nak ambil pistol, dia cakap dia suruh saya tembak je bekas suami saya masa tu kan. Jadi saya pegang pistol tu kan, lepas tu saya bagi balik. Saya tahu dia orang bergurau, tapi itulah sebenarnya kita rasa geram ya dengan apa yang berlaku kalau sesuatu tu melampau sangat. Okey, baik. Cerita tentang apa tadi? Saya nak cari pakar sekretari kan. Sampai kesudah lah, memang saya tak jumpa dengan mana-mana doktor pakar sakit jiwa ni. Sebab kita tak semestinya kita gila kalau kita jumpa dengan orang pakar sekretari ni. Kita sendiri, kita kena meminta pertolongan kalau kita rasa kita ni ada masalah ataupun mengalami sesuatu gejala-gejala yang kita rasa membawa ke arah gangguan ataupun kesihatan mental kita terganggu kan. Kita memang perlu kena cari pertolongan, sebab kalau makin lama, makin teruk, makin melarat, itulah jangan sampai melarat kan. Atau ayat kita biasalah jangan sampai melarat. Jadi saya ni biarkan perkara yang saya anggap kecil tu bertahun-tahun. Itu yang jadi yang sebelum tu yang saya cerita tadi, PTSD tu kan, yang saya tak sedar saya ada PTSD tu, saya biarkan aja kan. Tapi tengok kesedihan tu, akibat dari kesedihan tu, saya tak menangis masa ayah saya meninggal, tetapi saya menangis seumur hidup ya. Saya nak cari ayah saya sampai hujung dunia pun takkan jumpa. Dia tak ada. Tapi bila saya suka cari perkara yang positif, yang bergaul dalam circle positif, dan cut terus benda-benda negatif ya. Berani untuk block orang di mana-mana sosial media yang saya rasa macam tak penting ya. Memang mereka tak penting pun. Orang-orang macam ni tak penting. Yang penting diri kita. Yang membawa diri kita ni diri kita sendiri. Akan mati nanti pun kita sendiri. Dalam kubur pun kita sendiri yang akan jawab diri kita. Itu sebabnya apa yang berlaku atas dunia ni, apa yang terjadi pada diri kita, kita sendiri yang perlu bertanggungjawab. Jadi adalah tanggungjawab kita sendiri untuk memastikan kita sihat, mental dan fizikal. Dan anda jangan lupa ya, solat dan minta dalam doa solat tu, minta sihat mental dan fizikal. Itulah saya akhiri live saya pada hari ini, pada malam ni. Sekarang dah pukul 10.20, dah cukup 1 jam saya bercakap. Terima kasih kepada anda yang mendengar. Jangan lupa subscribe YouTube, sebab saya akan upload seperti biasa, akan upload bahan-bahan daripada The Nisha Show di YouTube Nisha Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang buruk pastilah daripada kelemahan saya sendiri. Okay, bye-bye.